Okay, sini. Oh. Okey, clear. Okay, clear. Sekejap Nah, ramai ke yang join tu? Ya, baru nak buka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. So, setakat ni yang ada partisipan 38. Okay, tu. So, kalau ikutkan sem 4 ada 37, sem 5 ada 37 semester ni. Tu sem 5 ada 14 lah. Jadi dalam 50 lebih. 60 lebih lah. 61 kali ikutkan total lah. Untuk pagi ni yang boleh hadir lah sepatutnya. Okay, dah pukul 9 minit Alright. Apa? Macam kelas usahawan tu cancel ke? Ada kelas usahawan? Ada. Dia pukul 11. Lepas tu kita awalkan lah. Okay. So saya mula Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang saya hormati Cik Usmaini, Ketua Program Piping, barisan SV Pensyarah Piping. Ada Cik Nik, Cik Rahim, Puan Nazanim, serta pelajar semester 4 dan semester 5. So hari ni sesi pagi ni adalah sesi panduan untuk membuat report FIP. Jadi sebelum mula pastikan saya nak tunjuk yang conversation ni, make sure student pada pagi ni, sesi pagi ni minta isilah attendance. Kalau tak, kira SB boleh betul makar lah sebab tak join sesi pada pagi ni. Okay. Tanpa buang masa, saya berikan ruang untuk pagi ni pada Encik Nik untuk teruskan panduan menulis report FIP. Okay, sekalian Encik Nik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cik Hamizan, yang dirahmati Cik Usmaini dan barisan pensyarah piping serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Lama tak jumpa. Okey, so hari ini saya akan berkongsi dengan macam mana kita nak buat formatting, okey, untuk dalam penulisan report, okey. Formatting dalam penulisan report dengan menggunakan heading lah, okey. So nanti saya akan bekalkan sampel dia. Cuma pagi ni saya akan tunjuk dulu dari segi penggunaan. Okay, at least awak dah dapat sampel template report ni, awak just copy and paste saja. So tak payah pening, tak payah fikir macam mana nak susun dia punya format report lah. Awak just copy and paste and then dia akan automatic akan ikut format yang saya dah buat lah. Okay. So saya cuba gabungkan dalam report awak, saya rasa masing-masing dah ada format yang dalam bentuk PDF. Okey, mungkin Cik Amizan dah share dah pun. Sekejap, saya share dulu skrin . Okay, so
Nampak skrin ni saya rasa, alamak jadi blank Okay. So saya rasa format ni semua dah ada kan? Amizan, yang ni dia orang dah dapat tak format ni? Ada. Dah share dalam team FIP 1. Okay. So format yang saya buat, saya rujuk kat sini lah. Okay. Cumanya dekat sini dia dalam bentuk Word. Okay. Cuma kita pemudahkan dengan menggunakan heading lah. Okay. Contohnya yang ni berapa jarak spacing-spacing ni saya dah custom dah dalam satu template. So nanti awak just copy and masukkan typekan tab awak lah, ayat awak lah yang bersesuaian dengan report awak masing-masing. Okay, kejap saya buka dulu dia punya format report. Okay, so okay, nampak nampak tak ni? Cai, nampak tak? Skrin. Okay, nampak. Nampak Nampak cik. Sekejap, saya kena tengok mana satu ni. Okay, sebab dia ada dua. Okay, sorry. So sekarang ni saya bahagikan, yang ni content dia. Okay, so report awak tu saya pecahkan kepada dua bahagian. Satu bahagian yang ni, yang ada abstract, acknowledge, table, content, list of table semua ni. So nanti awak just fill out kat sini lah. Okay, so saya pecahkan, that's why saya minta lewat sikit, saya nak combine tapi tak apa. Nanti saya akan masukkan yang dah combine lah. Okay. So dua bahagian lah. Yang ni satu bahagian. And then satu lagi yang ni bahagian kedua. Content dia. Okay. So semuanya menggunakan heading lah. Okay. Contohnya chapter. So chapter ni saya menggunakan heading 1. So based on jarak yang kita ada dalam format ni lah. Okay. So yang ni 3 line. Bawah dia 3 line. Okay. So 3 row maksudnya 3 line lah. 3 line semua ni. Okay, menggunakan format yang ni. So saya dah custom dah dengan menggunakan heading. So maksudnya nanti saya akan bagi yang ni awak just nanti buanglah ni. Contohnya heading chapter 1 introduction, project background. Subtitle ni awak buang lah. Okay, subtitle ni nanti buang. Okay, so nanti awak just isi penulisan awak just tulis kat sini je lah kan, tulis kat sini. Okay, so yang saya buat add tu maksudnya itu lah. Okay, so nanti dia akan terus custom report awak dalam bentuk navigator sini. So awak boleh tengok navigator chapter 1 ada apa, chapter 2. So awak akan ada heading, subheading, subheading. Okay, so boleh so yang chapter 1 saya menggunakan heading 1, tajuk dia menggunakan heading 2, subtitle saya menggunakan heading 3, and then pada subtitle saya menggunakan sama, heading 3 dengan heading 3. Okay, sebab dia punya dari segi format awak, dalam format tu jarak dia sama. So saya menggunakan pada subtitle samalah. Dia ada satu lagi dia panggil subtitle. So ada 3 ni. Okay, so yang ni saya menggunakan heading 5. Okay. So yang ni heading 4. Mana heading 4? Okay, yang ni. Yang 2.1.1. Contoh ni chapter 1 tak banyak. Kita tengok chapter 2 So chapter 2 nampak ni? Sekejap saya besarkan. Okay, so chapter 2 yang contohnya atas ni. Okay, dia heading 1. Yang ni heading 2. Yang ni heading 3. Okay, subtitle. Pada subtitle heading 4. So maksudnya anak kepada 2.1, 2.11. Okay. And then mungkin 2.11 tu ada anak lagi. So saya ada subtitle. So yang ni sampai heading 5. So awak buat kalau boleh sampai ni je lah. Jangan sampai 2.1.1.1.1 lagi. Okay. Cuba awak minimize dia punya ni lah.
So nanti bila awak nak buat table of content nanti dia akan jadi panjang lah. Okay. Okay. Boleh nanti tugas awak senang saja. Ayat yang awak nak tulis tu make sure awak tulis dalam ni lah. Okay. So contohnya saya padan dulu ni. Tinggal satu. Kan. So awak tulis lah ayat apa yang awak nak tulis. Okay. So yang ni saya dah semua kita dah saya dah custom dah ikut spacing dia 1.5. Okay. Size 12 area. Sorry. Time New Roman. Okay. Time New Roman kan. Area awak pakai tag area, sorry. Area size 12. Okay. So nanti awak just isi je lah content report awak dalam ni. Okay. Cuma saya nak ingatkan janganlah awak delete semua lah, tinggal satu. Takut dia lari format dia tu. Okay. So sama juga report awak dia ada 5 chapter. So saya dah buat 5 chapter lah. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4 dan 5. Okay. So awak just masuk je. Dan dari segi numbering pun sama. Numbering contohnya awak ada sini. Okay. Contoh saya ambil chapter 2 lah. Okay. So contoh ni 2.1. Yang ni 2.11, 2. Okay. So mungkin awak ada 2.2, 2.3. Okay. So saya buat sampai 2.2. Mungkin awak ada 2.3 betul? Kan? 2.3 tu cara. Okay. So 2.3 tu contohnya kat sini. Awak nak buat apa? 2.3. Kalau awak rasa malas, awak copy je yang ni. Paste buat 2.3. Tapi kalau awak rasa nak cuba buat heading. Okay. So awak just sebab dia numbering ni numbering ni. Okay, ni numbering, semua numbering. So contohnya 2.3 ni drawing projection contohlah 2.3 so betul ni contoh ni. Ni contoh copy tu. Copy baru contoh buat baru. Copy yang ni. Copy tu buat jadikan copy 2.3 tu jadikan 2.3. Okey. Copy lepas tu contoh buat create yang baru 2.3. Okey, so contohnya kalau awak nak buat 2.3 kan, awak copy yang existing ni, mudah gitulah kalau awak nak create. Okey. So saya letak kat sini and then Ctrl V lah. So sini dia akan automatic dia akan jadi 2.3. Okey. Buat ni dia akan 2.3 dan dia dah akan auto. Okey. Spacing ni sebab dia dah ada. So tak ada masalah lah. Okay. Sebab ni heading 3. So dia antara, sebab dia ada jarak ni 2.1, 2.2. Okay. So dia ada jarak dia. So that's why awak tengok 2.3 jarak dia besar sikit. Contohnya awak ada satu lagi 2.4. Contoh 2.4. Awak copy je yang existing ni. Okay. Awak letak sini and then awak paste. So automatic dia akan jadi 2.4. Boleh nampak? Okey. Contohnya saya dah ada 2. Okey, settle. Saya ada ni 2.31. Saya nak buat 2.32. Faham ni? Okey, sama juga awak copy yang ni. Oh, sorry. Okey. So awak copy yang ni. Letak bawah dia ni. Okay. So automatic dia akan jadi 2.31 automatic akan jadi 2.32. Okey, nampak tak dari segi penggunaan dia? So ini ada space bar ni awak. Okey. So awak nak tahu format awak ikut benda ni kena gunalah simbol ni. Okey. Show and paragraph marker ni. Okey. So kalau awak off awak tak nampak. Awak kena on. So contohnya kalaulah tiba-tiba awak tengok dekat paragraph awak ada satu ni. So maksudnya awak dah terlebih satu line. Okey. Sama juga any paragraph lah. Okey. So maksudnya terlebih. So kita buang lah. Okey. Okey. Boleh? Faham tak? Dari sini awak just copy yang induk main tu awak copy dulu. Okey. Contohnya awak ni 2.3
2.3.1.1. Awak nak buat 2.3.22 ke? So awak copy dulu yang ni. Copy yang ni letak bawah dia. Okay. So automatik dia akan buat 2.3.2. Okay. Boleh. Katakan cik, saya dah ada 2.32. 1.2 nampak ni? So sekarang ni dia 1.2. Saya nak 2.3.2. Bukan 0.1. 0.2. So cara dia mana? Awak kena guna button yang ni. Okay. Decrease dengan increase index. Okay. So bila awak klik decrease, automatik dia akan baca 2.3.2. Okay. So button yang ni. So kalau awak nak ni, so dia akan baca 2. Okay. Ni dari segi penggunaan ni lah. Decrease index dengan. So bila awak ubah kat sini, automatik dekat sini pun dia akan berubah. Contohnya sini, saya buat 2 point ni kan. Okay. So automatik index awak dah So index ini, yang ni sepatutnya berada kat mana? Ni heading nombor. Dia mesti sama dengan heading nombor ni. Okay. So heading nombor 4. So yang ni awak just klik yang ni, pergi ke heading nombor 4. Okay. Heading nombor 4. So numbering dia hilang. So awak tekan number. Okay. Sekejap. Okay, berapa? 2.3. Patutnya dia ada ni. Okay. Number. .3.2. Okay, so ni number 2.3.2. Okay. Awak sorry, bukan enter, space. Okay. So barulah dia akan ikut balik yang format asal tu. Okay. So benda ni kalau awak ni kena setting dekat navigator ni. Sebab nanti bila awak produce list of table semua, so dia akan follow navigator ni lah. Okay. Ada heading ni akan menentukan dia akan susunan dia. Okay. Boleh? Faham tak faham ni? Nampak tak? Faham cik, faham. Faham Okay. So awak navigator ni macam mana nak on dia? Okay, awak pergi dekat view navigator, navigation. Okay, so ada kat sini lah. So yang penting sekali awak tahu nak guna ni, awak just copy je and then tahu dia punya, boleh tengok lah kan. Once awak copy je yang file yang saya bagi ni, heading ni dia akan awak klik je, dia akan highlight lah heading berapa. Nanti tak apa, saya akan cuba rename heading ni. Okay. So saya rename sebabnya ni banyak sangat ni. Nanti saya akan rename lah untuk memudahkan awak. Okay. Okay. So boleh Okay, ni dari segi format penulisan. Ada apa nak tanya ni? Okay, kalau tak ada saya nak tunjuk macam mana nak buat figure. Ni. Ya? Ni. Yang heading tu, contoh 2.2 tu, paragraf pertama tu dia sama dengan tu. Yang paragraf kedua tu dia ada macam arrow tu. Dia kena backspace dulu ke macam mana tu? Ni. Tu dia ni kena backspace tu. Ni kena ni dia belakang sikit. Ni kena ni lah sebab kena sama lah, ni kan kena sama kan. Okay. Ni saya main copy je ni. Okay. Okay. So malah patut kena tulis tag kan, ada space. Okay. So ni kena patutnya samalah dia dia panggil apa ni patutnya samalah ni. Okay. Dia kena indent dia kan. Lupa pula nama apa ke. Okay, so
Okey, contohnya awak ada, saya tunjuk sekali lagi contohnya 2.3 ni. 2.31 awak nak buat 2.32 kan? Okey, so 2.32, 2.33, contohlah ni yang dia buat ni. So, kalau, okey, so katakan awak ada banyak. Sebabnya contoh sampel yang saya bagi tak adalah banyak. Saya bagi 2.1, 2.2 contoh. Okey. So mungkin awak ada 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 contoh. Okey. Of course lah memang banyak lah. Kan? Contohnya unit 2 ni saya bagi 2.1 dengan 2.2 saja. Okey. And then awak mesti nak tambah. So macam tadi lah, awak just copy saja. Kan? Contoh saya buat 2.3. Okey, 2.3. Okay, that's why kalau nak mudah kan, so awak copy dia punya ni kan, anak tu sampai sub heading, sampai heading 5 je. Contoh saya buat 2.2 ni, okay, contoh 2.23 ni dia complete semuanya sampai sub heading. Cumanya awak kena tambah kat sini lah. Contohnya ni 2.3, 2.3, 2.31, mungkin awak ada 2.32, and then mungkin awak ada lagi 2.3 ataupun awak ada lagi 2.34. So in case kalau awak ada 2.34, method yang sama, so kita kena copy je lah kan. Kena tahu yang ni 2.33 ni adalah dia heading 4 and then sub dia adalah heading 5. So yang ni awak copy je. Okay, kalau ada sub heading lagi, contoh ini saya copy. Okay. And then saya paste. Okay, so automatic dia akan buat heading 2.34 dan seterusnya. Okay, boleh. Ni sebab ni saya buat sampai 2.4. Okay, contoh ni dalam ni ada sampai 2.4 saja. Kok awak ada sampai 2.5, 2.6, 2.7, so awak kena copy heading dia dulu, start kat sini. And then sekali dengan sub dia lah. Jadi mudah kerja awak lah. Okay. So that's why kita copy contoh ni. Saya copy je. And then saya paste kat sini lah. So automatic dia akan buat 2.5. Cumanya yang kalau ada tambahan. Kan. Ni 2.5 cik. Saya ada 2.5. Ni yang ada sini adalah sub pada sub heading, ni sub heading. Okay. So katakan awak ada 2.5.2. 2.5.2. So awak nak tambah kat mana? So awak nak copy kat sini lah, betul? 2.5.2 tu ada anak ke tak ada? So ada ke tak ada tak apa. Awak copy dulu. Nanti awak boleh buang. Okay. So kita copy dulu yang ni. Okay, contoh so saya letak dekat. Okay, so saya ada 2.5.2. Kalau dia tak ada sub heading, yang ni awak boleh buang lah ni. Contoh dia sub tak ada. Okay, tak ada. Tapi awak ada 2.6 kan. So awak copy balik. Yang tadi awak dah copy tadi. Just Ctrl V je lah. Automatic. Okay. So dia akan baca 2.51, 2.52, 2.53. Okay. Boleh Nampak? Nampak? Sebab saya dah buat heading ni jadi senang. Awak just copy and paste saja. Kan? Okay. Boleh? Okay, next dia adalah saya nak tunjuk. Boleh faham ni? Cara penggunaan dia ni? Boleh cik, boleh. Boleh Okay, next dia adalah saya nak tunjuk cara awak nak masukkan, saya dah buat contohnya di unit 2 lah. Okay. Figure dengan table. Okay, figure dengan table. Mana table? Alamak tak ada. Okay, tak apa. Tak ada table. Saya rasa saya dah masuk. Okay, ada. Unit 3. Okay, contohnya awak tahu dalam format figure kita ni dia mau nombor dia ada nombor dia. Okay.
So figure 2, contoh ini sekejap saya besarkan. Okey, figure 2.1. Maksudnya figure 2 ni adalah chapter 2. Figure ni adalah figure nombor 1 dalam chapter 2. Faham ni? So ini dari segi maksud dia lah. Figure 2 maksudnya figure tu berada dalam chapter 2. And then figure ni adalah figure nombor 1. So kalau dalam chapter 2 tu awak ada 10 figure, maksudnya bila awak list off figure, dia akan keluar daripada figure 2.1 hingga ke figure 2.10 lah. Okey, contoh. So macam mana benda ni dia auto jangan bukan yalah dia tak banyak, boleh lah buat manual, tapi kita nak tunjuk macam mana nak buat auto. Okey, so contohnya saya ada ni, sekejap saya buat berapa tu. Okey, so contohnya saya dah buat dalam unit 2 chapter 2 ni baru ada satu. Okey, mana figure? Okey, figure 2.2.1. Okey, next dia adalah contoh. Saya ada satu lagi figure. Okey, figure, so saya insert lah figure tu. Okey, figure make sure awak ambil figure yang gambar, nak letak gambar dalam report tu gambar yang cantik lah kan. Okey, so contoh lah saya ambil gambar kucing lah. Sekejap, tak sesuai. Okey, ni kita ambil gambar okey. Ini contoh lah contoh. So ni. Okay, so awak tahu figure ni kan, awak mestilah ada nama dia, betul? Okey. Okey. So first kali cara dia nak masukkan figure ni kan. Okay. Masukkan dulu dia punya nama. Contohnya ni adalah sekolah kan, bangunan sekolah contoh. Okay, so sini and then awak, okay, ni figure nombor 1. Okay, so macam mana kita nak masuk sini? Okay, so sebabnya dalam ni dia ada double dot. So saya letak tu double dot sebabnya okay, double dot space bangunan akademik 1 contoh. Okay, so saya pick kat sini, dia pergi dekat dalam mana kita nak masuk yang tu, pergi dekat insert pula reference insert caption ni. Insert caption, so pick kat sini. Okay, so sepatutnya awak kena buat dululah. Okay, sebab unit 2, so dekat sini saya dah ada figure 2 tu untuk unit 2, figure 3 untuk unit 3, figure 4 untuk unit 4. Contohnya ni saya ambil figure 2 lah. Okay, sebab dia adalah berada dalam unit 2. And then saya just okay saja. Automatik dia akan buat figure 2.2 sebab ni gambar yang kedua. Okay, so yang ni awak boleh kalau ada new, contohnya saya nak buat figure untuk chapter 4 kan. So saya add new label. Okay, label ni adalah figure untuk chapter 4 contoh 4. Okay, 4 lepas angka 4 tu dia ada titik. So saya letak titik and then saya just okay saja. Okay, numbering semua ni, semua ni numbering ni awak boleh setting lah nak nombor macam mana figure tu. So sekarang ni kita nak nombor number lah, bukannya dalam bentuk number lah. Okay, ada yang italic punya number kan semua kan. Okay, and then saya okay. Oh, sorry. Silap. Okay. So dah settle yang ni. So contohnya saya pergi ke chapter keempat, contohlah unit 4 ni. Saya ada figure saya kat sini. Kan?
Okay, ada figure kat sini. Saya insert picture, online picture. Nah, so and then macam biasa letak dulu nama dia. Ni setting lah kan. Figure ni duduk tengah. Okay, setting lah. Figure ni adalah X. Contoh. Okay. So pick kat sini. Pergi dekat reference, insert caption nombor. Boleh pilih kat sini. Okay, sebab dia adalah di chapter 4. So saya ambil ni. Automatik dia akan buat figure nombor 1. Okay. Kalau ada Nick. Ya. Kalau kita nak bold yang figure number dengan dot tu, bold macam biasa ke? Boleh ke bold macam biasa? Nak bold ni. Sekarang kena lain kan? Bukan. Dia dalam format dia ada figure 4.1 dengan double dot tu dia bold. Bold. Okey. Boleh. Okey. So dekat insert caption ni, contohnya yang ni Yang ni. Kejap, dia ada okey. Ni kalau nak bold, rasa bold kat sini je kot. Bold biasa je lah. Bold biasa je lah. Tak, dia ada setting. Okey, sorry. Contoh kita nak bold Okey, so warna ni nampak? Yang ni warna hitam, yang ni tak warna hitam tu. Okey, nampak tak? Okey, dia ada bab figure ni pun dia ada dia punya heading dia. Default heading dia. Okey. So ni untuk caption ni. Okey, so kejap saya bawa pergi. Okey ni. So saya boleh edit, modify. Okey, so saya nak dia warna hitam and then dia bold. Okey. Yang tulisan ni bold tak? Tulisan belakang. Tak. Tulisan tak bold. Tulisan tak bold. Tak juga. Okey, automatik dia akan. So ini kena buat manual lah. Kalau tak bold. Manual lah. Manual lah. Okay. Tapi kalau once kita setting caption dekat ni heading ni, so automatik contohnya saya ada figure satu lagi kat sini. Kan? So saya insert figure. Okay, contoh saya ambil yang ni lah, ni tajuk dia kan. Okay, so ni, okay, kita pick kat sini. Reference, caption, nampak? Automatik dia akan automatik bold lah dia ni. Kan? So kalau kita tak nak bold, just buang je lah. Okay, sebab kita setting dekat caption tadi, dekat heading ni. Okay, boleh So, okay. So ni untuk figure. Kalau untuk table pun sama, method yang sama. Okay, untuk table mana Table. Table saya dah buat dekat Letter 3 ni. Letter 3 kan. Okay, ni table. Sama juga konsep dia. Dia dalam insert caption. Okay. Ni sorry. Yang ni. So kita boleh create table. Table default dia akan ada figure dengan table. Kan? Kalau tak create default dia. Okay. Dia akan ada figure dengan table. Okay. Once kita dah create baru akan ada table 1, table 2, table 3 lah. Okay. Contohnya saya nak create table kan. Okay. So saya just new je lah. Okay. So new. Ni untuk table. Table contohnya dalam unit 2 and then lepas table tu saya nak ada double dot. Okay. Then saya okay. So ini.
Okay, contohnya saya pergi dekat unit 2 lah. Saya buat untuk unit 2 kan. Okay, kat sini contohnya ada table. So saya masuk dulu table contoh lah Okay, so table dia punya ni duduk atas betul. Table dia punya duduk atas. So kita just setting je. Contohnya dia ada double titik. Double titik. Okay. Lepas tu adalah tajuk table tu. Kan? Okay. So pergi dekat sini. Klik depan double titik ni, double dot ni. And then insert caption. So kita ambil table tu. Okay. Oh saya dah tersilap lah. Okay. Sepatutnya saya silap tadi. Sekejap Sekejap saya betulkan. Ni. So yang ni kalau kita silap, okay, dia tak boleh ni, just edit je lah, remove je lah kan. So kalau silap, cuba kita just remove je lah, buat baru. Okay, ini table ni silap kan, table 2 ni. So saya delete label ni and then saya klik so table 2 dot, kan double dot. Okay. Macam tu lah.